KPM. Macam mana yang hari tu yang bos ajar gubah bunga pelanggan? Alah, tak siap lagi ni. Dah lambat. Nanti bos datang. Ini ke bukan? Ada apa ni, Lisa? Bos. Bos sihat? Alhamdulillah sihat. Bagaimana dengan hantaran dan gubahan bunga yang ditempah hari itu? Dah siap? Tak siap lagi? 1001 alasan. Saya tak cakap apa-apa pun, bos. Tapi, bos, saya kan baru kerja. Jadi, saya tak mahir sangat. Boleh tak bos ajar saya? Boleh lah. Saya nak ajar kamu? Ya. Boleh. Okey, siap baik. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Saya Nisa K bersama-sama dengan anda pada hari ini, dan hari ini di slot menengah atas kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran hiasan dalaman topik tingkatan 5. Nak tahu agaknya apa topik kita pada hari ini dan guru yang akan bersama-sama dengan kita saksikan siapakah beliau. Datangnya dari SMK Takis Papar Sabah, kita persilakan Cikgu Nazri. Selamat datang, Cikgu. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan. Ya, kerana Cikgu Nazri sudi bersama-sama dengan kita di Didik TV KPM. Hari ini kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Nur Hasliah Hairul Anwar dari SK Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Baiklah, nampaknya murid-murid sudah pun bersedia. Cikgu Nazri, apakah agaknya topik kita hari ini bagi mata pelajaran hiasan dalaman kita? Silakan, Cikgu. Topik kita hari ini, saya teruskan. Baik. Aksesori hiasan, gubahan bunga dan dulang hantaran. Dalam yang dipamerkan di sini adalah beberapa contoh aksesori hiasan, gubahan hantaran dan juga gubahan bunga. Baik. Seterusnya, maksud gubahan bunga. Gubahan bunga didefinisikan sebagai seni dalam menyusun atur dan mengumpulkan sejumlah bunga dan tumbuh-tumbuhan menjadi harmoni serta menarik dari segi bentuk, warna dan tekstur. Sekaligus dapat menghidupkan suasana. Dan apa kita lihat di sini pada rajah ini, beberapa contoh gubahan bunga yang secara tidak langsung memberi impak kepada ruang tersebut. Betul. Kita lihat macam ni, penggunaan ni warna-warna menggunakan daun kayu yang telah mati. Beberapa contoh untuk gubahan pelamin. Ini di akhirnya nanti murid saya ni apabila sudah berkemahiran untuk melakukan atau membuat gubahan bunga, dengan harapan di akhir nanti sebelum mereka melanjutkan pelajaran, mereka boleh membuka pernikahan secara kecil-kecilan. Wah, saya pun boleh, Cikgu? InsyaAllah boleh. Saya pun boleh. Janji siap barang pelanggan. Janji siap dan berani. Seterusnya, fungsi gubahan bunga. Apa dia fungsi gubahan bunga? Bunga mempunyai banyak fungsi yang boleh membuatkan seseorang itu lebih gembira, ceria dan dapat mencantikkan suasana serta persekitaran. Di samping itu, bunga juga mampu memberikan tarikan estetik kepada suatu ruang. Gubahan bunga banyak digunakan seperti di hotel, pejabat, hospital dan rumah. Ini contoh gubahan bunga yang telah memberi impak atau mencantikkan ruang tersebut. Ruang rumah, ruang makan. Contoh. Seterusnya, fungsi gubahan bunga. Apakah fungsinya pertama? Yang seterusnya, pertama menaikkan seri ruang dalaman, memberikan tarikan estetik suatu ruang, memberikan kesegaran kepada penghuni, dan seterusnya gubahan bunga segar dapat membantu peredaran udara di dalam rumah. Ini selain daripada membantu peredaran udara, bunga segar juga akan memberikan haruman ataupun wangian kepada ruang tersebut. Betul tu, Cikgu. Seterusnya, prinsip gubahan bunga. Apabila kita membuat gubahan bunga seperti di awal tadi, kita kurang berkemahiran, kurang keberanian dan kurang menggabung jalinkan warna tersebut. Ini adalah kurang ilmu. Jadi inilah ada prinsip gubahan.
keseimbangan fizikal, kedudukan bunga stabil dan bekas bunga mampu menampung gubahan bunga tersebut. Okey, kita tengok rajah macam ni, kaca ni dapat menampung bunga yang berada di atas. Orang cakap tidaklah gubahan yang besar, pasuk yang kecil, tidak seimbang dari sudut fizikalnya. Seterusnya, keseimbangan visual, pemilihan jenis bunga, warna dan bentuk-bentuk bunga mestilah sesuai dan seimbang. Apabila kita tengok rajah yang ini, rajah yang di sebelah tadi sebelah tadi ni keseimbangan visual, pemilihan dan jenis warna, bentuk bunga mestilah sesuai dan seimbang. Okey. Apabila kita lihat tinggi rendah susunan bunga tadi memperlihatkan keharmonian kepada ruang tersebut agar nampak lebih lebih cantik dan sesuai. Harmoni pula merupakan elemen yang digunakan dalam membentuk kesatuan dalam hiasan. Harmoni adalah hasil panduan elemen gubahan dan menggunakan secara tepat. Harmoni boleh diperoleh daripada keseluruhan gubahan termasuk bekas. Okey, ini contoh rajah itu. Dan titik tumpu. Okey, gubahan bunga sesuai dijadikan titik tumpu bagi sesuatu ruang. Gubahan bunga yang tepat, pemilihan bentuk bunga, warna dan jenis bunga yang berpadanan dapat memberikan kesegaran pada ruang. Ini contoh dia lah. Okey, menjadi titik tumpu. Apabila kita berada di satu ruang, kita akan lihat, wah, kecantikan tu ada di sana. Ya, betul. Mata kita tertumpu ya, cikgu. Betul. Itu orang cakap jadi tumpuan. Betul. Baiklah, sekarang kita dah mengetahui definisi konsep gubahan bunga kita dan juga prinsip gubahan. Tadi ada 3, keseimbangan, fizikal dan visual, juga harmoni serta titik tumpu. Kita akan teruskan pembelajaran kita selepas ini. Murid-murid di rumah, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Okey. KPM. Terima kasih murid-murid yang masih menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Mata pelajaran kita hari ini ialah hiasan dalaman dan kita nak teruskan sesi pembelajaran kita bersama-sama dengan Cikgu Nazri. Silakan Cikgu. Terima kasih Lisa. Baiklah, saya teruskan dengan paparan yang seterusnya. Baik. Iaitu gubahan bunga, kategori gubahan bunga. Okey, ada 2 kategori yang jelas pada hari ini. Kategori yang pertama ialah bunga segar. Ialah bunga hidup yang digunakan sebagai gubahan. Bunga segar secara amnya mempunyai tahap ketahanan yang berbeza. Yang kedua pula ialah bunga tiruan. Ialah bunga plastik yang digunakan untuk gubahan. Kelebihannya ialah lebih tahan lama, penjagaan yang minimum, tetapi tidak mempunyai bau dan kelihatan kaku. Itu yang perbezaan yang jelas dan ketara antara kedua-dua gubahan bunga tadi. Itu kategori bunga tadi itu bunga segar dan bunga tiruan. Baik Cikgu. Okey, ni kita mau uji sikit Lisa. Boleh Cikgu, saya cuba. Tadi dia cuba untuk buat gubahan. Ini kita kepada teori. Baik. Okay, nyatakan 2 fungsi gubahan bunga yang Lisa tahu. Okey, 2 fungsi gubahan bunga untuk menaikkan seri sesuatu ruang. Dan untuk memberi tarikan estetik kepada ruang tersebut. Boleh diterima jawapannya Cikgu? Boleh diterima. Boleh 2 diterima. skor. Okey. Okey, yang kedua pula nyatakan. Ini baru saya ni. Baik. 2 kategori gubahan bunga. 2 kategori gubahan bunga. Yang pertama bunga segar, yang kedua bunga tiruan. Betul. Bunga segar dan bunga tiruan. Soalan ketiga saya, kalau Lisa ada beri pilihan, apakah jenis bunga yang Lisa mau? Kalau saya suka bunga segar. Bunga, tapi tidak tahan lama tau. Dia penjagaan dia pun amat rumit, tetapi memberikan ada aroma sendiri dan lebih kelihatan dia cakap hidup. Tidak macam plastik, dia lebih kaku dia tu. Ya, Cikgu, penggunaan gubahan bunga segar ni biasanya untuk penggunaan jangka masa pendek sahaja kan Cikgu? Sangat betul. Baiklah. Dan kos sangat tinggi. Kos sangat tinggi, betul. Dia melambangkan imej seseorang. Baik. Contoh. Okey, seterusnya. Baik. Memilih gaya dan bentuk gubahan bunga mengikut kesesuaian ruang. Ini sangat penting. Foyer ialah ruang berada selepas pintu masuk utama sebuah rumah. Okey. Ni contoh pintu masuk. Baik.
Merupakan ruang pertama yang dilalui penghuni dan tetamu. Jika foyer yang luas, gubahan bunga boleh diletakkan di tengah-tengah ruang, misalnya di laluan jalan ataupun di atas meja. Contoh, orang dia ada di atas meja. Atas meja. Jadi apabila kita masuk saja, kita akan lihat ada gubahan bunga. Kita akan lebih rasa selesa dan orang cakap kita lebih gembira lah disambut dengan benda-benda yang berunsurkan kecantikan. Okey, seterusnya ruang tamu. Okey. Berfungsi sebagai tempat menerima tetamu yang datang berkunjung ke kediaman. Ruang ini menjadi tempat tumpuan secara sifat gubahan bunga yang boleh diletakkan banyak tempat. Jika gubahan diletakkan di meja tengah atau coffee table, gubahan perlulah yang dapat dilihat daripada ke semua arah. Maksud sini kiri kanan, depan belakang kita akan dapat lihat ke semua arah untuk bunga tersebut pada ruang tamu. Okey, ini contoh dia lah yang paling jelas. Okey. Seterusnya, memilih gaya bentuk gubahan bunga mengikut kesesuaian ruang dalaman. Gubahan bunga di ruang makan berfungsi sebagai penyegar dan penyeri agar suasana tempat makan lebih menyenangkan. Ukuran meja makan mempengaruhi gubahan bunga yang digubah. Jika luas meja makan mencukupi, gubahan bunga boleh diletakkan di tengah-tengah agar dapat dilihat dari semua arah. Ini contoh. Berada di tengah-tengah. Ini pun kalau ikut daripada secara logiknya, meja makan kita dah boleh terlampau tinggi dan terlampau besar. Menyukarkan untuk kita berinteraksi dengan rakan kita. Dia macam di sebalik bunga lah, tengok susah kan. Okey, seterusnya gubahan bunga yang ada di bilik tidur. Kawasan bilik tidur pun kita boleh letakkan bunga. Okey, ini contoh. Tidak perlu terlalu besar, terutama jika ingin diletakkan di meja sisi. Gaya gubahan bunga yang ringkas dan hanya berfungsi sebagai pelengkap di ruang dan bukan sebagai fokus utama. Ibaratnya ini lebih kepada penyeri lah. Ada ruang, kena ada bunga sedikit lah untuk menyerikan kawasan tersebut. Seterusnya, gubahan bunga berbentuk kubah dan menegak sesuai diletakkan di ruang tamu berkonsep moden. Ini moden kita meminimumkan penggunaan bunga. Okey. Yang moden ni dia tidak terlalu syarat dengan hiasan. Perabot pun tidak terlalu syarat. Gubahan bunga pun tidak terlalu syarat. Cukup dengan bentuk bunga berbentuk kubah dan menegak untuk memperlihatkan ruang tersebut berseri dan menjadi penyeri kepada ruang tersebut. Okey, seterusnya ruang konsep moden contemporary. Okey. Ini contemporary. Juga sesuai dihias dengan gubahan berbentuk kubah dan diletakkan di tengah-tengah meja sebagai hiasan. Ini contoh. Berada di tengah-tengah sahaja. Satu fokus utama hanya di meja tersebut saja untuk menyerikan kawasan tersebut. Seterusnya pula ialah gubahan bunga tegak sesuai digunakan di ruang yang berkonsepkan minimalis. Pemilihan kuantiti bunga dan daun yang terhad mampu memberikan penekanan kepada konsep minimalis dalam ruang. Okey, ini konsep minimalis. Minimalis ni ruang yang kecil, kita hadkan penggunaan perabot dan kita hadkan juga penggunaan gubahan bunga. Jadi kita menggunakan gubahan bunga yang seperti ini pun sudah memadai. Kerana kita tidak mahu syarat kawasan tersebut, kita memperlihatkan kawasan tersebut selesa dan tenang apabila kita berada di sana. Okey, seterusnya ialah pemilihan bunga segar atau berdaun lebar menjadi pilihan dalam dekorasi dan gubahan bunga dalam konsep Nusantara. Okey. Elemen dekorasi ini menunjukkan hubungan alam semula jadi dengan ruang dalaman. Okey, ini gabungan daripada bunga segar. Okey, pemilihan bunga segar atau berdaun lebar menjadi pilihan dekorasi. Okey, ini bunga-bunga hidup lah. Ni kalau kita mau lebih Nusantara, santai, kita mengenakan bunga hidup macam ni. Dan seterusnya adalah gubahan bunga berbentuk kubah sering menjadi pilihan dalam hiasan dan dekorasi yang berkonsepkan Inggeris. Ni contoh. Inggeris dia mesti ada warna merah jambu. Inggeris dia ada warna orang bilang warna merah jambu, warna ungu dan ada sedikit warna hijau. Menggunakan bunga warna atau bunga yang kecil saja. Besar pun boleh lihat kepada ruang yang kita mau hias yang menjadi tumpuan. Okey, soalan seterusnya. Ini bukan niat untuk mendera tetapi berkongsi ilmu. Okey, Lisa boleh bantu saya apakah ciri utama gubahan bunga contemporary? Okey, murid-murid di rumah ada jawapannya tak? Macam-macam jawapan murid-murid kita di rumah. Okey, jawapan saya
ciri utama gubahan bunga kontemporari adalah yang berbentuk kubah dan diletakkan di tengah-tengah meja. Ya, betul. Betul. Tahniah. Terima kasih. Terbaik murid-murid di rumah. Jawapan mereka pun ada yang sama dengan saya. Betul. Baiklah. Kita sudah jelaskan tadi dalam ruangan sebelum ni, apakah ciri-ciri gubahan bunga kontemporari. Baiklah, kita telah pun melihat kepada ciri-ciri kategori bunga, kita dah tahu fungsi-fungsi dan ruang-ruang yang sesuai dengan gubahan yang bagaimana ya cikgu. Kita akan berehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan sambung lagi. Jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa K dan kita ada Cikgu Nazri untuk topik kita pada hari ini berkaitan dengan hiasan dalaman topik tingkatan 5 iaitu gubahan bunga dan dulang hantaran. Sebelum kita pergi kepada bunga kita yang sungguh cantik ni, jom kita teruskan sesi pembelajaran kita bersama-sama dengan Cikgu Nazri. Cikgu, silakan. Terima kasih Lisa. Okey, seterusnya bentuk gubahan bunga pertama berbentuk L. Okey, ini contoh gambar. Baik. Okey. Bentuk mendatar. Bentuk kubah. Okey. Bentuk segitiga dan berbentuk mendekat. Jadi ini mengikut cakap cita rasa kita sendiri dan kesesuaian ruang di mana yang patut kita meletakkan ruang ataupun bunga yang kita gubah tadi. Baik. Okey. Seterusnya peralatan gubahan bunga. Okey, ini adalah peralatannya. Pertama ialah pelurut duri digunakan untuk membuang duri-duri pada tangkai bunga ros. Hanya dikepitkan kedua-dua bahagian dan tarikan pada tangkai akan menanggalkan duri-duri tajam yang terdapat pada tangkai bunga. Dan seterusnya pemotong sisi digunakan untuk memotong tangkai-tangkai bunga. Seterusnya gunting pemotong bunga digunakan untuk memotong dawai. Dan yang seterusnya adalah pisau penggubah bunga atau pisau menggubah bunga digunakan untuk memotong bunga atau batang bunga. Jadi kesemua alatan ni kita kenalah mengamalkan ciri-ciri keselamatan. Benda-benda tajam macam ni kita mengamalkan ciri-ciri keselamatan. Kita menggunakan barang ni dengan penuh berhati-hati dan jika berlaku kecederaan cepat menghubungi guru yang berada di bengkel anda untuk membuat rawatan cemas yang ada. Baik. Seterusnya gubahan bunga bahannya pula ialah span. Okey, ini ada span kering, ada span basah. Okey, seterusnya pelita pelilit bunga. Okey. Yang kedua adalah dawai bunga digunakan adalah untuk memegang batang bunga yang dicucuk di span untuk menggubah bunga besar supaya tidak condong ataupun tumbang. Baik. Okey. Bekas gubahan. Ini pelbagai jenis bekas gubahan yang kita boleh guna, pelbagai jenis yang kita boleh gunakan mengikut kesesuaian dan cita rasa kita sendiri. Yang pertama adalah bekas logam. Terbagi kepada beberapa bahagian iaitu besi, galvani, aluminium dan keluli tahan karat. Seterusnya bakul diperbuat daripada pelbagai bahan seperti rotan, buluh ranting, akar dan plastik. Yang ketiga pasu tanah. Pasu tanah adalah yang paling biasa digunakan pakai dalam sebuah ataupun dalam gubahan bunga. Ia sesuai untuk gubahan kering dan gubahan basah boleh diperolehi dalam pelbagai bentuk. Dan yang keempat, bekas plastik. Ini banyak kita guna. Bekas plastik adalah ringan, kalis air dan tidak mudah pecah. Harga lebih murah jika dibandingkan dengan pasu lain sesuai untuk gubahan bunga kering. Bekas kaca seperti balang, botol yang bersifat kalis air amat sesuai untuk gubahan basah. Ia boleh diperolehi dalam pelbagai bentuk, jenis dan saiz. Dan akhir sekali kotak kayu. Kotak kayu juga boleh dijadikan bekas gubahan bunga dan sesuai untuk gubahan bunga seperti bunga kering sahaja. Ini pelbagai media yang kita boleh gunakan untuk sebagai bekas gubahan bunga. Baik. Aksesori lain ialah ribbon. Ribbon ni orang cakap mengikut kesesuaian kita lah. Kalau kita perlukan ribbon, kita boleh guna ribbon. Kalau tidak perlu, tidak mengapa. Ribbon ini sebagai penyiri, penyiri kepada gubahan yang kita akan buat. Baik. Okey.
Sekali lagi, kongsi ilmu. Lisa, alat dan bahan gubahan bunga mengikut kelas masing-masing. Kita kelaskan apa dia alatan, apa dia bahan. Okey, apa dia alatan yang Lisa boleh jawab untuk soalan ini? Alatannya yang pertama pisau pemotong bunga. Okey. Yang kedua yang buang duri tu cikgu. Pelurut duri. Pelurut duri. Betul. Dan bahan pula? Bahan-bahannya ni span. Okey, betul. Span, dia ada span basah dan span kering dan juga dawai lilit. Dawai pelilit bunga. Betul. Betul cikgu? Nasib baik. Berkemahiran. Nasib baik ingat. Baik cikgu. Okey. Untuk seterusnya kita saya mau uji Lisa macam mana pula untuk membuat gubahan bunga yang berada di tepi itu. Dan apa yang saya lihat Lisa sudah buat bunga sudah berbentuk segitiga. Okey, dari bahagian tengah dia sudah tetapkan bahagian tinggi, bahagian tepi kiri dan kanan, dan Lisa sudah lengkapkan dengan daun. Jadi untuk melengkapkan gubahan bunga berbentuk segitiga ni, apa lagi yang Lisa akan buat? Saya nak penuhkan ruangan yang nampak seperti agak kosong ya di tengah-tengah ini. Saya akan cucuk saja ya bunga ini, saya akan cucuk saja pada span yang telah saya gunakan. Masukkan tadi. Okey. Mana tadi? Okey. Kemudian saya akan cucuk. Okey, tujuan proses yang Lisa lakukan ini adalah proses yang terakhir di mana kita melengkapkan gubahan tersebut dengan bunga yang sepatutnya ada. Bunga-bunga kecil, bunga spray dan bunga sebagai titik tumpu kepada gubahan tersebut. Ini bunga kecil lah sebagai penyeri kepada gubahan bunga yang Lisa telah hasilkan atau akan hasilkan sebentar lagi. Cikgu, saya tertanya-tanya untuk sesuatu gubahan berapa jenis bungakah maksimum untuk saya gunakan di dalam sesuatu gubahan? Boleh ke saya guna 4-5 jenis cikgu? Boleh terpulang dengan kalau dia masih dalam jenis bunga yang sama, warna yang berlainan. Kalau kita tengok pada Inggeris, konsep berkonsepkan Inggeris, pelbagai jenis warna telah diguna pakai untuk melengkapkan gubahan tersebut. Begitu juga kalau untuk majlis-majlis tertentu bergantung kepada minat individu. Dalam gubahan bunga tiada salah. Tiada salah, betul cikgu. Yang penting berani, kecuali kreativiti tu kita kena tajamkan lagi, kita kena mahirkan lagi lah. Baiklah, mungkin cikgu boleh kongsikan dengan lebih lanjut contoh ya gubahan yang ada di hadapan saya, mungkin murid-murid di rumah boleh tengok. Yang di bawah tu cikgu, mungkin cikgu boleh jelaskan tentang gubahan yang itu cikgu. Okey, bunga yang berada di bawah tu adalah contoh, yang ni adalah contoh gubahan bunga berbentuk segitiga juga. Di mana kita menggunakan dua jenis bunga, warna bunga dengan warna bunga pelengkap dan juga daun, dan seterusnya ini adalah bunga berbentuk kubah yang ni, dan di bawah bunga berbentuk L. Dia ada bentuk dia tersendiri. Yang ini yang berbentuk L dia cikgu. Di bawah sekali. Yang ini kubah. Di bawah sekali, ya. Jadi benda-benda macam ni kita akan ikut kesesuaian ruang di mana kita meletakkan gubahan bunga tersebut. Baiklah cikgu, saya ada sedikit soalan ya. Andai katalah saya ada rumah. Ada rumah kan. Kemudian konsep ruangan saya tu ada temanya lah. Jadi adakah bunga juga memainkan peranan penting dalam melengkapkan tema ruangan saya tu? Ya, sangat bermainkan peranan yang amat penting. Contoh minimalis tadi, kita menggunakan bunga yang sangat ringkas, hanya bunga yang berkonsepkan daun sahaja. Kalau kita menggunakan konsep bunga yang berbentuk L shape, berbentuk L atau kubah tadi, tidak bersesuaian dengan ruang tersebut. Ibaratnya kita mengurangkan ruang tersebut menjadi sempit, akan menjadi sempit dengan gubahan yang kita pilih tadi. Cikgu, di hadapan saya ni ada beberapa peralatan yang saya nak kongsikan dengan murid-murid di rumah. Boleh cikgu jelaskan peralatan apakah ini? Glue gun biasanya digunakan untuk melekatkan span pada pasu. Pada bekas. Melekatkan span pada pasu. Ini menggunakan bateri. Saya ingatkan menggunakan tenaga elektrik sebab tak ada wayar. Sekarang ini banyak-banyak inovasi kan. Jadi untuk memudahkan menggunakan bateri lah. Jadi yang ini pun perlu berhati-hati ya cikgu. Sangat panas. Sebab panas. Yang ini, yang di hadapan saya ini? Ini pemotong sisi. Sisi. Untuk memotong dawai tadi atau memotong bunga sebelum kita membuat gubahan. Yang ini yang kita katakan tadi dawai pengikat. Betul, pengikat. Ya cikgu. Sebenarnya Banyak untuk digunakan. mengikat span pada pasu, untuk menyalakan pasu itu gubahan tersebut jatuh ataupun tumbang. Maklumlah saya kalau tengok orang buat gubahan hantaran perkahwinan contohnya kan,
sangat banyak menggunakan dawai pengikat bunga ni ataupun pengikat span ni. Betul-betul. Kan? Jadi dia ada datang dalam pelbagai bentuk saiz ke cikgu? Ya, saiz betul. Ini yang paling mudah atau mudah untuk kita bentuk. Ada yang keras sedikit, paling halus. Oh, dia ada yang pelbagai saiz dan sebagainya. Betul. Baiklah cikgu. Saya dah pun bertanya soalan, diharapkan murid-murid di rumah juga mendapatkan sedikit input dan juga informasi tambahan berdasarkan apa yang telah kita sama-sama bincangkan sebentar tadi. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Saya rasa bunga saya pun dah siap. Murid-murid di rumah nak berehat. Kita jumpa selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Masih menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Ya, masih bersama Nisa di sini dan kita nak teruskan aktiviti serta sesi pembelajaran kita dengan Cikgu Nazri. Jom Cikgu, silakan. Terima kasih Lisa. Baiklah, hari ini kita terus dengan paparan yang seterusnya, proses gubahan bunga berbentuk L. Baik. Jadi kali ini seperti yang Lisa lengkapkan tadi, mungkin murid kurang untuk melihat langkah-langkah untuk menghasilkan gubahan berbunga berbentuk L. Jadi kita beralih kepada proses yang pertama, iaitu memasukkan span bunga ke dalam pasu. Baik, Cikgu. Okey, jadi kita minta Lisa tolong membuat gubahan bersama-sama. Boleh, tak ada masalah. Kita ada pasu dan saya ada span. Span ni saya masukkan, tapi macam ada ruang-ruang lagi lah Cikgu, dia bergerak-gerak di dalam pasu ni. Betul. Jadi apa yang saya perlu lakukan ialah kita perlu tambah dengan span yang ada untuk menyokong span tersebut. Baik, saya akan potong ya. Okey Cikgu. Penggunaan span ni perlu berhati-hati. Penggunaan pisau. Penggunaan span. Okey, saya akan masukkan di celah-celah. Sikit lagi ya. Saya masukkan. Baiklah, aspek keselamatan seperti yang Cikgu Nazri kongsikan tadi. Okey, masukkan di dalam. Baik. Dan saya masukkan di sini. Lebih tebal dan juga lebih kukuh supaya dia tidak bergerak ya Cikgu. Betul. Okay, mungkin saya boleh kecilkan lagi span yang ada. Daripada apa yang saya lihat, Lisa ni mempunyai kemahiran tersendiri ya. Oh ya ke? Terima kasih Cikgu. Saya berani cuba. Mencuba. Dia ni kalau untuk gubahan bunga kita kena berani cuba. Baik, sekarang span saya dah tak bergerak. Ya, betul, tahniah. Baik. Okey, proses seterusnya kita lihat. Cucuk bunga batang A di tengah bekas dan cucuk daun lebar di belakangnya. Okey, ini untuk menyembatkan masa, kita terus kepada bentuk yang ada di bagian tengah saja. Bagian tengah saja ya. Ikut keluasan dia. Okey. Ini kita buat L shape ya. Baik, okey. Di tengah-tengah. Selepas tu 2, 3 cucuk batang B bersama daun secara mendatar, kemudian cucuk C yang pendek secara mendatar dan bertentangan. Baik. Okey, bagian sisi sebelah. Sisi sebelah sini Cikgu Dia sebelah sini. Betul, kasih pusing sedikit tu bunga. Sini macam ni dia akan nampak shape dia macam baik. tu. Okey, nak nampakkan L shape dia. Okey. Baik. Kita sudah nampak bentuk L di sini. Ya. Jadi saya minta tolong Lisa letakkan daun yang tu. Yang ini ya Cikgu? Untuk di tengah. Di belakang ya? Belakang betul. Di tengah. Okey. Di tepi sebelah yang L yang tadi. Ini ya? Okey. Boleh tahan? Boleh Cikgu? Dan satu lagi di bahagian bawah untuk menyokong dia bentuk L macam tu. Bahagian bawah sini ya Cikgu Saya cari. Boleh kalau dawainya terlalu panjang untuk saya gunakan, adakah perlu saya potong Cikgu? Potong sisi. Tapi hati-hati sikit tajam. Baik Cikgu. Saya akan potongkan dawai ini. Okey, wah. So saya cakap kemahiran sudah ada, tinggal keberanian saja. Ya, saya tengah beranikan diri ya Cikgu. Tapi saya rasa Lisa ada kemahiran lah. Saya cuba. Baik Cikgu. Macam mana Cikgu? Okey. Untuk bahagian ni sudah jelas, kita nampak sudah bentuk L. Langkah ketiga, langkah keempat, cucuk daun hijau besar di tengah untuk menutup span. Ini bahagian tengah. Bahagian tengah ni. Kita labuhkan daun tu di bahagian hadapan. Baik. Potong lagi lah Lisa kalau macam tu. Potong lagi, ya baik. Untuk memudahkan kita mencucuk betul. Di pada span, saya akan potong. Okey,
Di hadapan macam ni, cikgu? Betul-betul. Saya akan cucuk di hadapan. Okey, buat 3 lebih kurang. 3 lebih kurang, ya. Okey. Daun-daun ini memang datangnya dengan dawai yang agak panjang, ya, cikgu? Betul. Dia bergantung kepada jenis gubahan yang kita buat. Oh, jadi yang Lisa tengah buat sekarang ni, dalam studio kita buat yang agak kecil sedikit. Untuk mungkin yang ini sedikit ringkas, ya, cikgu? Itu saya tengok dia kemahiran tu memang sudah ada. Okey. Mengikut proses yang telah dijelaskan. Saya bangga, cikgu. Puji saya. Walaupun ini sebenarnya percubaan saya pertama kali menggubah bunga, ya. Tapi mungkin selalu lihat orang gubah bunga. Dia kemahiran, orang cakap melalui pemerhatian. Pemerhatian, baik. Okey. Okey, ini Dah sudah nampak bahagian L, sudah jelas dan nyata. L sudah ada. Jadi yang kelima, masukkan bunga besar dan kecil untuk penuhi ruang kosong bahagian tengah seperti yang Lisa buat tadi sebelum-sebelum ni. Saya nak masukkan bunga yang sama jenis, boleh, cikgu? Boleh, teruskan. Perlukah saya memotong bunga ini satu persatu? Kalau saya rasa mungkin 3 je lah potong. 3 saja, ya. Baik, cikgu. Jaga hati-hati. Saya akan gunakan pemotong ini. Untuk saya ambil 3 saja, ya. Betul. Pertama, saya tambahkan di sini. Okey. Boleh, ya? Saya boleh. Okey, penuhkan di sini. Kemudian yang kedua, yang ini ada sekali dengan daun-daunnya. Betul. Dari cara Lisa buat ni kan, saya tidak percaya Lisa ini kali pertama buat. Ya ke? Percayalah, cikgu. Ini kali pertama saya cuba. Teknik sudah ada, dia keseimbangan tu Lisa boleh lihat sendiri, dan cara Lisa susun atur ni gubahan sudah nampak kemahiran tu memang ada. Mungkin dari pemerhatian orang cakap. Tahniah. Jadi nampaknya murid-murid di rumah tak perlu takut, kan, cikgu? Ini Walaupun kali pertama kali mencuba dia sudah boleh. Walaupun ada yang alamak saya tak pandai lah, benda boleh belajar, ya, murid-murid. Dan untuk pengetahuan Lisa, apa yang Lisa tengah buat ni, apabila kita melakukan pentaksiran dalam bidik darjah, ini sudah memadai untuk mendapat skor yang tinggi. Dan kebiasaannya skor ni akan ditambah untuk kerja khususnya ditambah untuk mendapat keputusan yang terbaik pada SPM nanti. Ini adalah salah satu modul aksesori pelengkap yang perlu dan harus murid lengkapkan semasa berada di bengkel sekolah ataupun semasa PDPC dilakukan. Baik, cikgu, saya cuba nak kemas-kemaskan bunga ni bagi nampak lebih meriah. Okey, bagaimana, cikgu? Terusnya, yang keenam, kemaskan gubahan dengan tambahan aksesori. Ini tambahan aksesori ini terpulang sama Lisa, sama ada menggunakan bunga yang berbentuk kecil ataupun bunga spray tadi. Saya nak cuba gunakan bunga yang bentuk kecil-kecil macam ni. Spray macam tu. Yang ini saya rasa saya perlu potonglah. Tanda harga pun ada lagi. Maklumlah. Baru balik dari kedai bunga. Saya akan potong satu persatu sebelum saya cucuk. Boleh, cikgu? Betul. Saya guna yang ni. Betul-betul. Teruskan. Baik. Kena berhati-hati ni murid-murid di rumah. Memotong satu persatu. Kita cucuk di antara, boleh, cikgu? Saya cuba, ya. Boleh. Mengikut cita rasa lah orang kata, kan. Adakah gubahan bunga ini kita perlu lihat juga tujuan gubahannya, sama ada untuk penggunaan peribadi di ruangan sendiri atau kalau untuk orang lain kita mengikut apa yang dikehendaki? Betul. Dan contoh dia meletakkan di kawasan meja, contoh foyer tadi kan, dia ada bentuk yang tersendiri. Bahagian ni pun ada bentuk dia tersendiri. Ini sebagai pelengkap lah untuk melengkapkan gubahan tersebut. Baik, saya tambah sedikit lagi lah, ya. Teruskan. Tak apa. Boleh, cikgu, ya? Bunga ni banyak lagi. Banyak lagi bunga. Bunga ni banyak lagi. Saya nak guna sikit lagi. Potong lagi dan potong lagi. Saya nak tambahkan di bawah sini, celah-celah ni. Dari tepi pula. Okey. Kemudian di sini. Okey, kemas-kemaskan. Inilah dia hasilnya. Bagaimana, cikgu? Boleh. Tahniah. Terima kasih. Wah, boleh mendapat skor yang tinggi untuk pentaksiran. Baik. Penggunaan peralatan pun dengan berhati-hati. Baik, cikgu. Proses yang dilakukan mengikut langkah yang tertentu. Secara tidak langsung semasa menjawab peperiksaan SPM nanti, langkah yang Lisa buat tadi akan diaplikasikan dalam bentuk teori. Baik. Maksudnya di sini apabila Lisa telah membuat benda-benda macam ni, secara tidak langsung Lisa boleh jawab. Ya, betul. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan teori yang tertentu, tapi hasil tangan tu Lisa boleh jawab. Tahniah, Lisa. Terima kasih. Kerana membantu. Terbaik.
Okey, gubahan bentuk kubah. Ini kubah pun lebih kurang. Saya rasa kalau saya suruh Lisa, dia pun boleh buat. Pasal kemahiran sudah ada, dia sudah tahu macam mana seimbangkan ketinggian kiri, kanan, atas dan depan tadi. Okey, pertama masukkan span bunga dalam pasu, sama juga. Mencucuk batang bunga di tengah. Cucukkan beberapa batang bunga B dan warna lain dan sama panjang. Akhir sekali kemaskan dengan bunga kecil, cucuk bunga besar bagi penuhi ruang kosong sehingga nampak bulat, dan cucuk daun hijau besar di tengah-tengah pasu untuk melihatkan ruang tersebut bunga tersebut lebih nampak padat dan berbentuk kubah. Baik. Okey, perhatikan saya mengubah bunga sudah dilakukan, Tahniah. Terima kasih, Cikgu. Jadi kita tengok aliran kerja macam tadi Lisa sudah buatkan. Ya. Okey, lengkapkan carta aliran proses gubahan bunga berbentuk kubah. Okey, ini berbentuk kubah lah. Ini murid saya buat. Okey, pilihan jawapan ada di sini. Baik. Jadi apakah proses pertama? Kedua, cucuk batang bunga A. Dia lompang lagi. Cucuk daun hijau besar di tengah pasu. Baik. Dan cucukkan bunga besar untuk memenuhi ruang kosong sehingga nampak bulat. Dan yang keenam. Baik, jom murid-murid di rumah kita sama-sama lakukan aktiviti ini dan menjawab soalan bersama-sama. Berdasarkan pilihan jawapan yang ada, langkah pertama saya yakin jawapannya pastilah memasukkan span bunga ke dalam pasu. Betul. Kalau tak ada span bunga tak boleh nak cucuk. Ya, Cikgu? alasan betul. Sepatutnya macam tu. Ya. Secara kita buat ulang kaji seperti yang Lisa cakap memang betul untuk memudahkan murid mengingat. Okey, yang kedua, yang ketiga? Yang kedua, cucukkan batang bunga A di tengah. Yang ketiga, kita cucukkan beberapa batang bunga B lain warna dan sama panjang. Betul. Wah, yang ketiga terang lagi bersuluh lah. Baik. Langkah keempat tu ada cucuk daun hijau besar di tengah pasu. Langkah kelima, cucuk bunga besar bagi penuhi ruang kosong sehingga nampak bulat dan tempat kosong lagi ya, Cikgu. Jawapan yang tinggal adalah perkemaskan dengan bunga kecil. Ya, betul. Tahniah. Terima kasih. Ini yang tempat kosong tadilah. Ya. Terima kasih Lisa membantu murid yang berada di luar sana untuk menjawab soalan. Ini adalah proses aliran kerja, langkah kerja. Tidak boleh benda ni tersilap. Contoh pertama kita mencucuk, contoh ni di tengah. Macam mana kita mencucuk kalau tiada span? Ya, betul. Jadi kesilapan macam ni kita elakkan semasa kita menjawab peperiksaan. Baik, Cikgu. Okey, gubahan hantaran. Ini ringkas saja. Ya. Saya minta Lisa kalau boleh perkemaskan. Baik. Okey, bahan yang diperlukan membuat gubahan hantaran. Contoh buah-buahan. Okey, sudah ada buah-buahan. Inilah contoh dulang hantaran. Okey. Terusnya ini contoh yang lain. Dia bergantung kepada apa yang kita mau pamerkan. Dan apabila kita lihat ni Lisa, gambar ini. Okey, pertama ini adalah dua gambar. Dua gambar. Okey, dua gambar ni gubahan bunga dan hantaran ni dilengkapkan kepada meja. Meja untuk sambutan Hari Guru. Dan ini adalah rupanya merupakan modul yang ke-11. Maksudnya apabila mereka buat gubahan bunga, apabila mereka membuat gubahan hantaran dan melengkapkan meja seperti yang di depan Lisa ni lah. Betul. Yang kita ada contoh di hadapan ini. Andai kata inilah meja yang dihias oleh Lisa, confirm sudah lulus. Baiklah. Jadi 3 modul sudah lulus, sudah mendapat markah yang terbaik. Secara langsung SPM nanti insya-Allah markah grade yang lebih baik akan diperolehi. Dapat menjawab dengan baik. Okey, seterusnya ini contoh gubahan yang berbentuk macam ni dan ini menggunakan kaca lah. Dan ini adalah perkaitan antara gubahan bunga dengan dulang hantaran. Kerana pada akhirnya untuk subjek ini adalah murid didedahkan kepada ilmu keusahawanan. Jadi pada akhir modul yang ke-7 murid boleh menjalankan perniagaan sendiri dengan kemahiran yang ada dan orang cakap keyakinan yang ada, mereka boleh terus dengan perniagaan yang mereka ingin ceburi. Okay, ini pun sama contoh hasil dekorasi gubahan hantaran, alatan dan ini contoh alatan. Sebelum menggubah nanti kita akan biasanya murid akan nyatakan ini apa alatan, glugan, segala frame gambar, pemotong sisi. Ini dia contoh hantaran yang telah disiapkan dan ini mengikut dia punya cita rasa sendiri. Dia cakap sama saya, "Cikgu, saya mau buat ala-ala Inggeris sedikit." Dia boleh buat ala-ala Inggeris. Ubah penggunaan bunga ya, Betul. Cikgu. Dan warna bunga. Sebenarnya ini adalah di belakang ni
ada perkataan untuk majlis pertunangan si Pulan dan si Pulan dengan tarikh sekali, sepatutnya macam tu, tapi saya tidak pamerkan sinilah. Jadi lebih kurang inilah kemahiran yang perlu ada kepada murid saya. Dengan hasil yang ada ni mereka boleh menjawab soalan. Dengan hasil yang ada ni kemahiran mereka makin bertambah. Dengan hasil yang ada ni mereka boleh membuat perniagaan secara kecil-kecilan. Kerana orang cakap dekorasi majlis Raja Sehari sekarang ni, dekorasi apa juga pun mendapat tempat di kebanyakan masyarakat di Malaysia sekarang ni. Mungkin cikgu boleh kongsikan nombor untuk saya hubungi murid-murid cikgu yang melakukan perniagaan hantaran. Ya, mereka sudah ada benda-benda macam tu. Ada yang telah menjalankan perniagaan seumpama ini secara kecil-kecilan. Itu yang kita mahu, kemenjadian murid di akhir mata pelajaran yang mereka ambil. Baiklah cikgu. Okey, gubahan hantaran tadi. Okey, rumusan. Silakan cikgu, kita telah pun modul ini memberi pendedahan kepada murid tentang aksesori hiasan dalam ruang rumah termasuk gubahan bunga, lampu dan kipas, hiasan dinding, hiasan pintu, tingkap dan aksesori pelengkap pada ruang tamu mengikut tema. Dulang hantaran pula menggabungkan aksesori pelengkap berdasarkan konsep hiasan ruang dalaman, tema Hari Guru. Murid didedahkan dengan cara menyusun atur meja Hari Ibu. Okey, kedua-dua aktiviti ini adalah merupakan sebahagian modul pentaksiran individu modul 8 dan 11 yang mana modul ini menyumbang markah pada keputusan SPM nanti. Baiklah, dengan perkongsian rumusan dari Cikgu Nazri sebentar tadi, nampaknya kita telah pun tiba di penghujung sesi kita pada hari ini. Sebelum itu Cikgu, saya nak minta Cikgu untuk berikan pentaksiran keseluruhan kepada saya, murid Cikgu pada hari ini. Silakan Cikgu. Pentaksiran, kalau saya jalankan pentaksiran untuk Lisa hari ini, saya rasa untuk band 6 memang nyata untuk Lisa. Terima kerana kasih. Dalam pentaksiran penggunaan alat memang betul, cara proses melakukan gubahan bunga sudah ada dan memberi komen atas apa yang telah lakukan pun sudah ada. Apalagi teknik menjawab soalan. Confirm. Kalau SPM ini murid, saya yakin keputusan terbaik untuk Lisa. Saya dapat boleh ambil SPM lagi sekali. Baiklah. Sebelum itu Cikgu, bagaimana pula murid-murid di rumah ingin mendapatkan bahan pembelajaran ataupun latihan pengukuhan? Ni kita boleh lihat kepada sumberku. Sumberku, baiklah. Pelbagai maklumat ada di sana. Baiklah, murid-murid di rumah boleh ke pautan yang tertera di kaca TV anda. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nazri dari SMK Takis Papar Sabah. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Nur Hasliah Hairul Anwar dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Terima kasih murid-murid yang menonton kami di slot menengah atas kali ini. Saya rasa selepas ini saya dah boleh buka laman sosial untuk perniagaan saya. Baiklah, terima kasih semua. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih Cikgu.